Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Nu'aim Jamil selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang dihormati Dr. Zuwali Kifli Alawi, Pengurusi Persatuan Perkembangan Profesionalisme Pendidikan Sarawak, Profes. Yang dihormati Puan Anis Alisha Abdullah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Barisan Timbalan-Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Pegawai-pegawai pendidikan daerah yang berkesempatan hadir, para ketua, para guru besar, ahli-ahli jawatan kuasa Persatuan Perkembangan Profesionalisme Pendidikan Sarawak, serta semua warga pendidikan yang berkesempatan hadir pada pagi ini di auditorium Tun Ahmad Zaidi Adrus dan juga yang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnia dan juga izinnya, maka dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam satu perjumpaan Persatuan Perkembangan Profesionalisme Pendidikan Negeri Sarawak. Dan saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan kepada saya pada pagi ini. Dan kita mengucapkan syabas kepada Profes atas penganjuran. Sebentar lagi nanti kita akan mendengar forum yang bertajuk Isu dan Cabaran Pendidikan di Negeri Sarawak yang tadi yang telah disebutkan oleh pengurusi Profes berkaitan dengan ahli-ahli panel kita yang akan membincangkan isu dan juga cabaran pendidikan di Negeri Sarawak. Pastinya kalau kita bercakap tentang isu dan cabaran pendidikan Negeri Sarawak ini, berbagai pandangan dan juga pemikiran yang boleh dilontarkan. Namun dengan ahli-ahli panel yang kita jemput pada pagi ini, saya yakin kita dapat melihat isu dan cabaran itu dalam konteks hari ini dan juga masa depannya. Sebab kita yakin ahli panel yang kita jemput itu merupakan kita punya pengamal pendidikan, walaupun seorang daripadanya pada pagi ini nanti akan mewakili kesatuan kita, tapi Cikgu Ahmad Ali juga sebenarnya merupakan guru kita. Jadi saya yakin forum yang kita akan sama-sama dengan sebentar nanti akan memberi manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercakap tentang senario pendidikan pada hari ini, bila kita bercakap tentang perubahan ataupun transformasi pendidikan, kita maklum bahawa transformasi sedang berlaku dalam dunia pendidikan negara kita dan lanskap dunia pendidikan telah banyak berubah. Kita kini berada pada tahun terakhir gelombang kedua di bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013-2025 yang menggariskan dua keberhasilan utama, iaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Jadi untuk kekal relevan, maka penyampaian perkhidmatan pendidikan kita juga harus berubah selari dengan perubahan global. Jadi ini salah satu cabaran utama kalau kita lihat secara menyeluruh perubahan pendidikan yang kita hadapi. Sehubungan dengan itu,
kalau kita melihat ini antara perkara yang kita perlu letakkan sekarang ini, yaitu dari segi budaya kerja profesional yang kita perlu jadikan sebagai amalan bagi warga pendidikan. Dalam hal ini saya hanya berani bercakap dalam konteks warga pendidikan negeri Sarawak, walaupun keahlian proses dia mencakupi bukan sahaja warga pendidikan yang berada di sekolah, tapi juga melibatkan keahlian di peringkat institusi pengajian tinggi, sama ada IPTA awamnya ataupun institusi pengajian swasta di negeri Sarawak. Sebab itu kita mengharapkan penyertaan dalam proses ini pun kita dapat perhebatkan supaya kita ada satu forum untuk bersama-sama memikirkan tentang isu dan cabaran kita di negeri Sarawak ini. Bercakap tentang budaya kerja profesional tadi, bagi saya kita boleh melihat dari banyak perspektif. Tapi untuk masa terdekat ini saya melihat 3 perkara yang nak ditegaskan, iaitu apa yang saya sebut sebagai 3C, the 3Cs, iaitu dalam bahasa Inggeris yang mohon izin, communication, collaboration, and creativity dalam proses transformasi pendidikan dan penstrukturan baharu bagi mencapai keberhasilan utama pendidikan yang saya sebutkan sebentar tadi. Kita perlu ada ini melalui tindakan kepimpinan dan pengurusan secara reflektif. Dengan 3C tadi, kita harap saya mengajak rakan-rakan warga pendidik khususnya di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sama-sama melihat ke depan dengan merenung kembali yang telah kita lalui selama ini, melihat ke depan berasaskan 3C tadi. Secara reflektif, secara kritikal, secara reflektif. Jadi perkara ini kalau kita lihat sebenarnya juga berasaskan fokus dan gerak kerja profesional KPPM. Saya ambil 3 tahun yang ke belakang, yaitu gerak kerja profesional KPPM, mantan KPPM kita dan juga KPPM yang ada sekarang ini. Yaitu dari tahun 2018 sehinggalah tahun 2020. Gerak kerja profesional ini, fokus dan gerak kerja profesional ini, kita ada plan pembangunan yang besar, tapi gerak kerja profesional, fokus dan gerak kerja profesional ini harus menjadi panduan kepada setiap warga pendidik kita supaya kita dapat bergerak serentak ke arah satu matlamat yang kita sama-sama harapkan tadi, yaitu tidak lain daripada sekolah yang berkualiti dan juga kemenjadian murid yang kita harapkan. Selaras dengan hasrat dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 itu dan pengoperasian penstrukturan baharu Kementerian Pendidikan Malaysia yang sedang berlangsung sekarang ini, serta juga fokus dan gerak kerja profesional KPPM tahun 2020, maka Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan pejabat pendidikan daerah kita perlu meningkatkan keupayaan kepimpinan di setiap peringkat bagi mewujudkan penyampaian perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan berkesan, bagi menyokong sekolah-sekolah di bawah sediaan masing-masing. Kita di Sarawak mempunyai 1,458 buah sekolah dengan 30 PPD. Jadi sebab itu kita mengharapkan barisan hadapan kita di sekolah dapat bersama-sama menggerakkan apa yang kita tetapkan dalam 2 matlamat kita tadi. Di peringkat KPM dan PPD kita menyokong ke arah yang kita harapkan tadi. Jadi penstrukturan baharu Kementerian Pendidikan Malaysia yang juga berlangsung di Jabatan Pendidikan Negeri dan di PPD, sehingga DPD di sekolah masih menggunakan struktur yang lama. Itu juga sebenarnya
salah satu cabaran yang kita hadapi pada masa kini. Dari segi perjawatannya ditingkatkan, cuma dalam konteks kita di negeri Sarawak, kita masih dalam proses pengisian. Dan pada saya, kalau kita mampu berupaya untuk mengisi sepenuhnya perjawatan yang sudah disediakan itu, saya yakin kita boleh bergerak sama seperti rakan-rakan kita di negeri lain. Ini dalam konteks kita bercakap pendidikan di negara kita. Jadi pada hemat saya, penstrukturan baharu kementerian ini juga selari dengan arus transformasi pendidikan global yang berlaku pada abad ini, abad ke-21. Dan perkara ini menuntut accountability semua barisan kepimpinan, sama ada di Jabatan Pendidikan Negeri, di Pejabat Pendidikan Daerah, dan juga sekolah, seperti mana yang ditekankan oleh yang berusaha Dr. KPPM kita, Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah. Accountability adalah tentang penyampaian komitmen, ataupun dengan izin dalam bahasa Inggerisnya, accountability is about delivering on a commitment, di mana yang melibatkan sikap kepunyaan, ownership kita, serta kebertanggungjawaban bersama, share responsibility terhadap pendidikan kebangsaan. Maka dalam usaha untuk mencapai keberhasilan utama yang saya sebutkan tadi, yaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid ini, fokus gerak kerja KPPM tahun 2020 yaitu melangkah lebih jauh, telah menggariskan 4 bidang utama, yaitu penyertaan murid, pembelajaran murid, kualiti guru dan pemimpin sekolah, serta pentaksiran melalui program strategik, secara khusus program transformasi daerah, program transformasi sekolah ataupun singkatannya TS25, pendidikan digital, serta pengukuhan guru dalam bidang pentaksiran. Sebenarnya kita berbalik kepada perkara asas, tapi pada masa yang sama juga kita melihat ke depan, keperluan pendidikan masa depan. Pensuturan baharu dalam usaha meningkatkan kualiti kepimpinan dan pengajaran pembelajaran di sekolah merupakan satu pendekatan sistem untuk membawa perubahan dalam pendidikan. Jadi kalau kita lihat, pendidikan ini merupakan suatu bentuk reformasi yang bermatlamat, membawa transformasi atau perubahan dalam pendidikan yang melibatkan 2 bentuk perubahan, yaitu perubahan struktur dan perubahan budaya. Ya. Jadi kalau kita lihat secara ringkasnya, penstrukturan baharu kementerian kita itu dalam usaha perubahan ataupun transformasi pendidikan negara, dalam usaha ke arah transformasi pendidikan negara, dia ada 2 bentuk perubahan yang dituntut, yaitu, saya ulang balik, perubahan struktur dan juga perubahan budaya. Jadi sehubungan dengan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak akan memantapkan peranan pegawai-pegawai kita di peringkat PPD sebagai sistem player, pemain utama dalam sistem kita, dalam penyampaian perkhidmatan dan bimbingan profesional yang berkesan. Jadi ini menuntut kita semua, khususnya yang saya sebut tadi, bukan sahaja di sekolah tapi juga di jabatan, di PPD, perlu mengupayakan diri kita dengan pengetahuan dan juga kompetensi semasa yang diperlukan bagi membawa perubahan yang kita harapkan. Jadi membentuk district coherence dengan mewujudkan jaringan dan sokongan profesional di antara PPD dan juga sekolah. So, dalam hal ini, kalau kita lihat, bukan sekadar dalam konteks PPD dan sekolah, tapi juga melibatkan institusi lain seperti IPG kita, pihak universiti. Itu yang kita
rangkumkan dalam konteks C yang kedua yang saya sebutkan pada awal tadi, yaitu aspek collaboration itu. Jadi kalau kita lihat peluang yang ada di negeri kita banyak, dengan IPG yang ada, dengan IPTA, IPTS yang ada, kita seharusnya di peringkat jabatan di PPD dan juga sekolah perlu merebut peluang yang ada ini bagi menyambut isu dan cabaran yang sama-sama kita hadapi ini. Apa yang diharapkan adalah segala aktiviti sama ada di dalam dan di luar bilik darjah bukan sahaja menekankan kepada penguasaan subjek semata-mata, tetapi mampu menguasai kemahiran berfikir alas tinggi, mampu memimpin, beretika, serta mempunyai identiti nasional yang akhirnya akan melahirkan modal insan yang holistik dan berpotensi dalam mengharungi cabaran abad ke-21 ini. Jadi cabaran keperluan pendidikan bukan sekadar memenuhi aspek kognitif semata-mata, tetapi perlu mengambil kira keperluan masyarakat, the social needs-nya. Seperti sebab itu dalam konteks Kementerian Pendidikan kita diperkenalkan pendidikan sivik yang selari dengan pembelajaran berorientasikan perkembangan, membina watak ataupun karakter building dan pembangunan sasiah yang perlu difahami dengan konsep yang luas dan tidak dianggap sebagai satu mata pelajaran semata-mata, tetapi lebih kepada personal development, mental exercise dan juga amalan seharian anak-anak didik kita. Bercakap tentang contoh program ataupun inisiatif yang diberi fokus dan penekanan oleh kementerian kita, Kementerian Pendidikan Malaysia, Transformasi Sekolah TS25. Program Transformasi Sekolah dia dinamakan 2025 itu ataupun TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti yang kita sebutkan tadi. Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam plan pembangunan pendidikan negara kita. Jadi untuk maklumat untuk negeri Sarawak, negeri kita dah ada 390 buah sekolah daripada 1458 tadi di semua PPD dengan pelibatan 113 buah sekolah menengah dan 277 buah sekolah rendah yang bermula pada tahun 2015-2016 begitu bagi kohort pertama telah memasuki kohort kelima. Jadi maksudnya dalam hal ini sebenarnya kita sudah berada pada satu tahap yang boleh kita perluaskan lagi kepada sekolah-sekolah lain. Yang pentingnya ialah apa yang telah kita sama-sama lalui sama ada dalam konteks pengupayaan diri dari segi pengetahuan dan juga kompetensi yang diperlukan dalam TS25 itu perlu diamalkan di sekolah-sekolah yang telah mengamalkannya dan kena dikongsikan kepada sekolah-sekolah di daerah masing-masing. So, dalam hal ini saya yakin rakan-rakan di PPD kita pastinya telah menyambut cabaran ini dan kita harap perkara ini sewajarnya disedari oleh seluruh warga pendidikan. Sebab itu hala tuju kita, yaitu ke arah pembentukan sekolah yang berupaya transform kepada apa yang kita sebut sekolah yang berkualiti ini. Bercakap pula tentang pendidikan digital, saya yakin perkara ini boleh diulas dengan panjang lebar dengan cabaran yang kita hadapi
khususnya di negeri kita Sarawak. Tapi kita tidak boleh ketinggalan, kita tidak boleh meminggirkan apa yang kita sebut sebagai pendidikan digital ini. Saya sebut secara khusus supaya perkara ini dimaklumi oleh warga pendidikan negara kita. Awalnya Kementerian Pendidikan menamakannya sebagai platform pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun bagi menjenamakannya supaya ada satu identiti yang dinamakan Delima, D-E-L-I-N-A kecil. Sebenarnya dia bermaksud, dia membawa singkatannya yang dalam bahasa Inggeris Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Di pelancaran platform pembelajaran Delima untuk Kementerian Pendidikan Malaysia telah dibuat pada 15 Jun yang lalu. Secara dalam talian menerusi saluran YouTube Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Edu TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya harap perkara ini sepatutnya di bibir semua warga pendidikan kita. Saya mengajak rakan-rakan di negeri Sarawak dalam konteks ini, kita kenalilah dilema itu, supaya dari situ baru kita masuk meneroka apa yang ada di dalam dilema itu sendiri. Dilema merupakan singkatan, saya ulang balik, kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia, yang merupakan penjenamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang kita kenali sebelum ini, yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pasca, bagi yang rakan-rakan guru pendidik kita maklum tentang fraud VLE sebelum ini. Jadi Delima merupakan platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta juga sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pendidik dan juga murid untuk belajar secara dalam talian. Jadi Delima masih menggunakan, sebenarnya masih platform yang sama, cuma diperkemaskan. Jadi kita harap setiap guru diberi akses kepada Delima. Setiap murid di sekolah diberi akses kepada Delima. Sebab itu cuma diberikan JPN di PPD, dia dihadkan. JPN 100 ID diberikan kepada pegawai di JPN. Di PPD saya 20. Jadi itu sebabnya ada kemungkinan dalam kalangan pegawai kita ada yang tidak perasan bahawa wujudnya apa yang kita sebut Delima ini. Tapi saya mengajak rakan-rakan di JPN Sarawak, semua warga di ibu jabat itu kenali Delima dan lokailah Delima ini, sebab dia way forward masa ke depan kita. Inilah kaedahnya, inilah pendekatannya. Jadi Delima itu disokong sebenarnya oleh 3 peneraju utama ICT kita, yaitu Google, Microsoft dan juga Apple. Tiga-tiga gegasi ICT ini bergabung menyokong kepada platform Delima kita itu. Sebab itulah kalau kita lihat, kita sebenarnya berada dalam situasi yang cukup kukuh untuk bergerak ke depan dalam konteks pendidikan digital ini. Mereka pihak 3 tadi, mereka menyokong inisiatif terkini Kementerian Pendidikan Malaysia ini dengan menyediakan akses khas kepada sistem dan juga aplikasi-aplikasi pendidikan serta membekalkan idea serta modul pembelajaran. Mereka bukan sahaja mereka menyediakan peluang dan ruang untuk pembelajaran dalam konteks ini. Sebab itulah rakan-rakan itu, saya yakin mereka ada grup yang tersendiri dalam konteks, bukan sahaja bersemuka, tapi kebanyakannya dibuat secara online. Baik, selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga kita
Sebab kita sebahagian daripadanya juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti MTEK, DG, UNICEF, ASTRO dan juga Perpustakaan Negara Malaysia untuk membekalkan kandungan pembelajaran kepada para guru dan murid. So dalam D5 itu kita ada dihubungkan, dilinkkan dengan Pustaka Negara Malaysia. Kita ada buku teks digital dalam itu. Kita ada bahan-bahan pembelajaran, kita ada Cikgu Tube, kita ada EduWeb TV yang disediakan dalam platform tersebut. Sebab itulah pada saya ruang untuk meneroka itu cukup banyak. Bahan yang disediakan dalam platform itu perlu kita kenali, perlu kita kuasai, perlu kita manfaatkan. Walaupun sebilangan daripada kawasan kita, guru dan murid kita tidak dapat akses yang stable kepada internet. Yang itu kita ada inisiatif lain untuk membantu menangani perkara yang dihadapi itu. Untuk perkongsian, terima kasih kepada rakan-rakan di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya kena sebut di Dewan Pengarah Sektor Pembelajaran semasa saya masih di Kementerian di bahagian Sumber Teknologi Pendidikan tempoh hari. Bila saya cuba bertanya berkaitan dengan ID dan juga mula mengenali D5 ini, saya yakin pada mulanya kita punya guru dan juga murid kita yang masuk ID-nya dalam D5 ini berada pada tahap baik, tapi bukanlah yang terbaik. Tapi dengan usaha yang dibuat oleh jabatan di bawah pimpinan Sektor Pembelajaran dan juga rakan-rakan kita di PPD di sekolah, maka Sarawak sekarang ini dari segi ini dapat ID dulu, nak masuk dalam pelantar D5 itu kena dapat ID dulu, kena ID. Pencapaian kita tinggi, amat paling tinggi sebenarnya. Sehingga 16 Julai yang lepas, faktanya 99,38% guru kita daripada 42,000 itu telah memiliki ID itu. Itu satu permulaan yang amat baik untuk kita. Cuma dari segi muridnya, sebab pada masa itu masa PKP, jadi kita harap dengan buka semula sekolah ini, murid-murid kita dapat menggunakan kemudahan yang ada di sekolah. Sebab untuk capaian internet di sekolah, at least ada, walaupun masih tidak menyeluruh itu, kita baru capai 55,84% untuk murid. Itu pun kita nak tingkatkan. Jadi dalam hal ini kepada guru D5 ini merupakan platform perkongsian, selain daripada untuk memanfaatkan apa yang dah disediakan tadi, sama ada sebenarnya contohnya Google Classroom kita memanfaatkan itu. Untuk mesyuarat kita gunakan Google Meet, itu sebagai contohnya, ataupun dalam untuk PDP, kalau yang memilih Microsoft dia akan gunakan Microsoft Teams, itu antaranya. Sebab itulah bagi guru-guru kita yang bersemangat untuk menggunakan ini, amatlah kita galakkan, walaupun cabarannya memang ada. Baik, dari segi guru selain daripada itu menggunakan tadi, ini juga sebenarnya ruang untuk mereka mengetengahkan idea-idea dalam pendidikan. Sebab ada ruang untuk perkongsian ilmu dalam platform D5 itu. Ada ruang untuk guru-guru kita berkongsi ilmu, memberi pendapat, pandangan dan juga mungkin aspek pedagogi yang mereka amalan terbaik yang dikongsikan. Sebab itulah kita harap para guru kita merebut peluang ini untuk memanfaatkan D5 itu sebaik mungkin. Ringkasnya, kesimpulannya, D5 merupakan satu inisiatif yang dibangunkan oleh kementerian kita yang boleh menawarkan berbagai aplikasi dan juga perkhidmatan secara digital yang kita semua warga guru perlu manfaatkan sepenuhnya. Baik,
Bercakap tentang, sebab dia sebenarnya slide ujung itu tadi, inisiatif program ataupun inisiatif utama tadi DTP, TS25, pendidikan digital, dan 4 yang ke bawah itu adalah fokus kepada aspek pentaksiran. Untuk our seniors di sini yang berada, sebenarnya actually kita sebenarnya we go back to basic juga, tapi at the same time kita look forward ataupun we go forward untuk cabaran masa depan. Itu yang digariskan oleh KPP yang kita sekarang dalam gerak fokusnya pada tahun 2020. Baik, bercakap tentang matlamat dan juga hal 7 Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dalam perancangan strategik kita menggariskan, kita tidak lari daripada apa yang ditetapkan oleh kementerian, iaitu 2 matlamat utama kita, sekolah berkualiti dan juga kemenjadian murid itu. Jadi fokus dalam hal ini kita menetapkan, walaupun banyak nilai, tapi dalam konteks Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kita pegang 3 nilai ini, yaitu profesionalisme, integriti, dan juga mesra. Jadi apa yang kita harapkan ialah dengan nilai yang bersama ini, dengan matlamat yang jelas, dengan 7 objektif yang kita gariskan, ini 7 objektif kita yang menyentuh aspek memantapkan kualiti kepimpinan dan pengurusan, bukan sekadar di sekolah, juga di PPD, juga di Jabatan Pendidikan Negeri. Itu masuk pengarahnya sendiri, di malam pengarahnya. Dalam konteks ini kita nak memastikan kepimpinan kita kepimpinan yang berkualiti. Yang kedua, kita sentuh aspek gurunya, yaitu meningkatkan kualiti pembelajaran dan pembelajaran oleh guru kita. Jadi bukan sekadar dari segi pengetahuan kandungannya, tapi dari segi pedagoginya, psikologinya perlu dikuasai oleh guru kita. Aspek pedagoginya bukan sekadar yang konvensional, tapi yang menyentuh juga cabaran keperluan masa kini. Sebab itulah masa PKP ini sebenarnya peluang terbaik untuk para guru kita mengupayakan diri. Daripada tak berhenti guna Google Meet untuk mesyuarat, kita sekarang ini sebenarnya sebut saja bidang mesyuarat, senang saja kita memulakan mesyuarat. Jadi banyak kebaikannya di situ. Apalagi cuma dalam konteks pembelajaran murid kita, itu yang kita boleh bincang isu dan cabaran yang dihadapi oleh para guru dan juga murid kita. Jadi sebab itu objektif yang ketiga, keempat, kelima itu menyentuh berkaitan dengan kemenjadian murid kita. Pembelajaran muridnya, pembentukan sasiah dan disiplin murid berdasarkan nilai murni, perkembangan bakat murid secara holistik, itu dalam konteks murid. Jadi pastinya bagi mencapai apa yang kita gariskan dalam objektif yang kita laksanakan ini, kita menjajalkannya kepada PPD dan juga sekolah kita mengharapkan kerjasama, collaboration yang erat daripada ibu bapa dan komuniti kita. Sebab itu kita letakkan dalam yang perkara nombor 6 itu. Dan tidak dapat dinafikan, kita dari segi kita perlu mengoptimumkan. Kita tahu kita ada cabaran sekolah daring, kita ada cabaran akses internet, kita ada cabaran untuk memiliki gadget yang terkini. Tapi kita perlu menerima. Kita perlu mengoptimumkan apa yang ada itu. Kita perlu mengoptimumkan apa yang ada itu. Sebab itu kalau kita tengok bila kita buka sekolah, berbagai cabaran yang kita hadapi, dari segi pelaksanaan untuk model pengoperasian sekolah, kita ada 3 model itu, 1 sesi, 2 sesi model pemilihan. Saya tidak malu kita berdepan dengan satu cabaran yang besar dalam konteks perbandingan. Secara perbandingan, kita di negeri Sarawak yang paling banyak sekolah yang terpaksa melaksanakan
model penggiliran itu. Ya, nah, itu. Tapi kita kena buat. Itulah kaedah yang dapat dilaksanakan. Tapi angkanya, walaupun saya sebut begitu, angkanya untuk makluman 29 buah sekolah sahaja berbanding dengan 1459 sekolah. 1458 buah sekolah. So the percentage is very low atau small percentage, tapi we still need to handle ini secara bijaksana dan terbaik. Baik, itu bercakap tentang prasarana dan infrastruktur. Ini boleh dibahaskan. Jadi 7 objektif utama ini merupakan fokus gerak kerja dan juga matlamat strategik yang mengambil kira kita sebenarnya di jabatan dan di PPD kita menganalisis secara dalaman aspek luaran kita dan juga cabaran pendidikan dalam konteks negeri Sarawak. Sebab itu forum kita hari ini kita menjemput rakan-rakan yang memang maklum arif tentang isu yang kita hadapi ini. Bahaskanlah, berilah pandangan kepada kita untuk kita terus bergerak ke depan. Jadi dari segi kalau kita bercakap sedikit berkaitan dengan pemantauan kualiti kepimpinan ini, kalau sama ada di sekolah, khususnya kalau dalam konteks di sekolah, kita ada alat apa yang kita namakan SKPM G2. Dalam bahasa mudah, dalam guide kita punya standar SKPM G2 itu kualiti kepimpinan sekolah. Kita kena boleh tanya diri kita, adakah kita sudah menjadi peneraju yang baik, pembimbing yang berkesan, pendorong yang terbaik. Itu 3 kalau nak disebut 3 ciri utama yang digariskan dalam standar 1 SKPM G2 itu sendiri. Jadi ini sebagai alat ukur kita, seluruh negara menggunakan itu. Kos perinciannya detail lah, ada perincian-perinciannya yang perlu kita capai bagi memastikan kita berada pada tahap apa yang disebut sebagai pemimpin yang berkualiti. Jadi sehubungan itulah kita dalam konteks negeri Sarawak kita mensasarkan. Kita ada instrumennya, kita ada alat ukurnya, tapi kita juga mensasarkan untuk SKPM standar 1, yaitu menyentuh tentang kepimpinan ini sekurang-kurangnya 85%. Itu sebanyak 88% bagi sekolah rendah dan 95% bagi sekolah menengah pada tahun ini. Dengan harapan kita berusaha untuk meningkatkannya dari segi pencapaian skor SKPM G2 itu sehingga kita boleh capai 100% menjelang tahun 2022 dan 3 tahun perancangan 3 tahun kita. Jadi fokus cabaran nanti ialah apabila berlaku perubahan kepimpinan di peringkat sekolah ini, maka perkara itu perlu dilihat balik, perlu diperkemaskan balik. Jadi ini sebenarnya bukan sekadar kita bercakap secara umum, tapi dalam konteks pemastian itu kita di Kementerian di Jabatan kita ada alat ukurnya, kita ada perancangan strategik, plan strategik, plan tindakan untuk memastikan apa yang kita sebut ini. Jadi itu satu perkara. Dari segi pengisian jawatan pula, pengisian jawatan. Sehingga Julai tahun 2020 untuk sekolah rendah. Ya, memanglah we talk about ini saya sebut dari segi pengisian jawatan kita mencapai ratusan 98,18%. Ya, ratusan yang tinggi. Kalau KPI kita 100%, mana kita belum capai. Nah, itu saja. Kalau kita nak bilang kira berapa orang yang jawatan yang belum diisi ataupun kekurangan, kalau kita sebut guna istilah kekurangan dulu, there is. Sekolah rendah 98,18%. Jawatan untuk berusaha telah diisi, berusaha pula dari segi pimpinan tadi 96,5%. Tadi yang saya sebut 98,18% itu untuk berusaha dan
96,5% untuk penolong tangan. Itu barisan pimpinan, barisan depan kita. Bagi sekolah menengah pula 92,5% pejabat penuh telah diisi dan 83,6% pejabat untuk penolong kanan telah diisi. So, dalam hal ini sebenarnya cabaran yang hilang. Ya. Sebenarnya kita tak payah tunggu orang lain, kita kena isi dalam kalangan kita. Itu maksudnya. Nah, jadi penolong kanan adalah guru-guru biasa kita yang sudah mempunyai pengalaman, yang sudah mempunyai kompetensi yang diharapkan. Kita tawarkan menjadi penolong kanan. Terus ada syarat-syaratnya lah. Ada grade-nya. Kalau untuk sekolah menengah, grade 48. Dan ada juga yang diminta kemampuan 48. Itu 48. Itu maksudnya dalam hal ini. Nah, tapi dari segi peratus pengisian kita sudah berada pada 90 lebih peratus tadi. Bercakap tentang kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan pula. Kalau kita tadi kita sebut standard 1 SKPM G2 untuk kepimpinan. Untuk pembelajaran kita menggunakan standard 4. Dia ada 5 standard. Bagi saya yakin ya, rakan-rakan guru yang masih dalam perkhidmatan ini mereka maklum tentang perkara ini, tapi rakan-rakan kita seniors yang berada, kita hormati yang berada bersama kita, yang masih bersama kita untuk memberi sokongan dan dorongan kepada kita ini yang saya kongsikan. Saya sebut begitulah kan. Untuk kualiti PDP kita ada standard yang kita namakan standard 4. Standard 4 ini menyentuh tentang bagaimana guru itu menyediakan perancangan, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai. Itu dia punya komponen utama dalam standard 4 itu. Sudah dari segi sasaran kita sekurang-kurangnya 75% berada pada tahap sederhana dan sebenarnya 100% bagi sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun ini. So dia maksudnya kebanyakannya kita harap berada pada tahap yang cemerlang, sedikit sahaja pada tahap yang sederhana dari segi ini. Jadi kita harap ada peningkatan peratus kualiti guru di tahap baik, iaitu pada peratusan 80 hingga 89% itu dari segi peratusnya. Maaf, saya kena sebut technical skor dekat sini, dan cemerlang 90 sehingga 100% itu meningkat. Jadi itu dari segi kualiti PDP guru. Dan dalam hal ini sebenarnya isu dari segi penggunaan SKPM G2 standard 4 ini dia dibuat menggunakan, maksudnya penilaian penggunaan instrumen itu dibuat di peringkat sekolah. Jadi dalam konteks kementerian kita ada pihak yang berwibawa dalam konteks ini, yaitu Jemaah Nazir kita. Jadi sebab itu bila Jemaah Nazir turun untuk memverifikasi penilaian yang dibuat oleh pihak sekolah ataupun penarafan kediri yang dibuat oleh pihak sekolah, itu ada sedikit perbezaannya yang juga menjadi salah satu cabaran peringkat sekolah. So itu menyentuh tentang sekolah berkualiti, kecemerlangan pendidikan dalam sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan yang dilaksanakan oleh pentadbir sekolah tersebut. Matlamat aspirasi pendidikan negara tidak akan tercapai jika kepimpinan sekolah terlalu tertumpu kepada tugas pentadbiran sahaja. Sedangkan bidang pentadbiran hari ini bersifat dinamis. Pentadbir, pemimpin sekolah merupakan individu utama yang memainkan peranan dalam membuat usaha terhadap penambahbaikan sekolah dan seterusnya melestarikannya. Jadi sehubungan itu, aspek pemerkasaan dan kecemerlangan kepimpinan sekolah menjadi agenda utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah berkualiti
dengan kepimpinan berkesan, guru berkualiti serta sokongan pelibatan ibu bapa dan juga pihak swasta, komuniti dan juga pihak swasta secara berterusan, semestinya akan mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna serta kepimpinan berkualiti dengan amalan kepimpinan strategik, kepimpinan terakhir, kepimpinan instruksional, kepimpinan untuk pembelajaran serta kepimpinan yang sistemik, seterusnya melahirkan guru-guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Itu yang digambarkan dalam slide yang di sana itu. Saya percaya untuk merealisasikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan menolongkan untuk anak-anak murid, kita perlu disokong oleh kepimpinan yang berkualiti, berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Komitmen community yang perlu selain mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik serta membangunkan kepekaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur. Yang kita sebut di sini, kita tekankan, yaitu PLC ataupun Professional Learning Communities, the learning organization, perkembangan staf, itu istilah-istilah yang biasa disebut. Jadi Profes merupakan satu platform yang sesuai untuk kita terus hidupkan, sama-sama sertai dan gerakkan aktivitinya dalam konteks long life learning ini, pembelajaran secara berterusan. Terima kasih Profes yang menyediakan platform serupa ini dan satu-satunya kata kursi tadi. Jadi matlamat konsep program transformasi sekolah TS25 ke arah melahirkan modal insan unggul akan dicapai menerusi transformasi dalam 5 teras. TS25 ini ada 5 teras, yaitu persekitaran pembelajaran yang menurunkan, pelibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna, active learning, disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan, guru yang berkompeten, beraspirasi tinggi, dan komitmen community yang padu. So ini faktor-faktor yang boleh membawa kepada kejayaan program transformasi sekolah ini. Jadi sebagai contoh, amalan kepimpinan terakhir dapat meningkatkan kepuasan kerja kepada warga sekolah. Semua warga sekolah yang memainkan peranan dalam kepimpinan bersama pengetua guru besar akan membuatkan motivasi dan komitmen mereka dalam organisasi menjadi lebih bermakna. Yang ada pelibatan semua, sama ada kumpulan penolong kanan itu dan juga ketua bidang serta ketua panitia di sekolah-sekolah kita. Jadi kita harap perkara ini bila berlaku dengan baik, dia boleh meningkatkan kejayaan murid kita. Manakala amalan kepimpinan instruksional pula dilihat dapat merangsang pencapaian cemerlang akademik menerusi pengurusan kepimpinan terhadap pentadbiran organisasi serta suasana iklim sekolah yang kondusif. Amalan pemimpin instruksional dapat diperhatikan menerusi kegiatan pemimpin, menyelaras, mengawal, menyedia, membangunkan aspek kurikulum dan pengajaran di sekolah. Jadi pencapaian murid menjadi utama dan membentuk budaya berkaitan dengan akademik. Kepimpinan instruksional juga dikatakan amat bertepatan dengan kepimpinan abad ke-21 ini. Pendek kata, pemimpin perlu sentiasa menilai pengajaran dan pembelajaran dan membantu guru untuk menunjukkan prestasi yang dilaksanakan. Sebab itulah dalam situasi kita PDP semasa COVID, semasa PKP ini, banyak persoalan boleh kita bahaskan, tapi dari segi kementerian, dari segi jabatan, kita ada menyediakan panduan, kita memberi kepelbagaian kepada murid guru kita dan juga murid kita. Tidak semestinya online, tapi daripada online sehinggalah kepada kaedah teknik konvensional yang kita benarkan dalam konteks PDP semasa PKP ini.
Pelibatan ibu bapa dan komuniti serta swasta, saya percaya pendekatan top down dan one size fits all tidak lagi relevan. Setiap komuniti lebih memahami keperluan mereka sendiri dan perlu diberikan lebih ruang dan kepercayaan membuat keputusan. Jika kita lihat otonomi bukan sahaja tertakluk kepada pentadbiran, tapi juga melalui usaha pihak sekolah melibatkan pihak luar untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Kita perlu memperhebatkan pelibatan berbagai pihak dan lapisan masyarakat, sama ada PIBG kita, alumni kita, NGO kita, agensi-agensi lain dan pihak swasta agar penyelesaian yang lebih inovatif dan praktikal dapat difikirkan. Jadi masalah-masalah disiplin seperti isu penyalahgunaan dana kecicilan yang mencabar kita juga, yang merisaukan kita juga, memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh yang saya percaya dapat diselesaikan dengan sokongan dan dukungan setiap anggota masyarakat. Jadi perkara inilah yang kita harapkan dalam konteks sekolah yang berkualiti, dalam konteks 7 objektif yang kita gariskan tadi. Jadi dalam menggapai kecemerlangan sekolah, pemimpin perlu meningkatkan pelibatan ibu bapa, penjaga dalam proses membuat keputusan serta sentiasa memberi maklum balas berkaitan pencapaian murid. Jadi pelibatan ibu bapa juga komuniti ini dan swasta setempat dalam kelangsungan pendidikan amatlah penting bagi menggerakkan sebuah sekolah itu kepada sekolah yang kita harapkan tadi. Jadi setiap daripada kita ialah pendidik, dan kita mesti menggalas tanggungjawab ini bersama-sama demi masa depan negara. Pepatah Inggris menyebutkan it takes a village to raise a child. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya berpesan, kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipersoalkan tanggungjawabnya terhadap kepemimpinannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dengan memahami hasrat pendidikan ini, dapatlah kita bersama-sama mencapai hasrat menjadikan sekolah kita sebagai sekolah pilihan. Bercakap tentang sekolah berkualiti tadi, sedaya upayanya kita nak semua sekolah kita sekolah berkualiti. So, dalam konteks ini, setiap sekolah kita perlu ada persaingan yang sehat dalam memastikan ke arah sekolah berkualiti. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin sekali lagi melakukan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini. Syabas dan tahniah sekali lagi kepada warga pendidik Bumi Gejala, warga yang ada di auditorium ini dan juga yang di luar sana. Sekarang memetik kata-kata Nelson Mandela, dia pernah menyebutkan pendidikan ialah senjata terbaik untuk mengubah dunia. Malala Yousafzai juga telah mengingatkan kepada kita semua, satu pen, satu buku, seorang kanak-kanak dan seorang guru boleh mengubah seluruh dunia. Kepada semua warga pendidik yang hadir pada hari ini, sama-samalah kita mengarungi perjalanan ini dengan memberi tenaga demi mendepani cabaran serta memugar masa hadapan anak bangsa yang lebih cerah. Jadi akhir kata, saya berharap rasmian ini akan menjadi pemangkin kepada pemantapan perkembangan pendidikan melalui budaya pendidikan dan juga dengan penyertaan kita dalam badan profesional seperti Profes ini. Kita harap kita boleh memperkayakan diri kita, meneruskan usaha kita, meningkatkan ilmu kita, terus belajar sehingga ke akhir hayat. Pada masa yang sama, kita juga melebarkan kita punya kepimpinan aspek pengusaha, mengurus, memberi
sumbangan kepada pendidikan di negara kita, khususnya di negeri kita yang kita sayangi, Sarawak, bumi Kenyang. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Persatuan Perkembangan Profesionalisme Pendidikan Sarawak tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.